Banyak wayar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara yang bahagia, Tuan Imam, Imam 1, Imam 2, Barisan Jawatankuasa Masjid, tuan-tuan guru, anak-anak mohon izin untuk berkongsi, tuan-tuan dan perempuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita memilih untuk berada di dalam majlis ilmu, di dalam masjid yang serba indah ini. Selesa saya pertama kalinya dapat bersembahyang di sini. Bila sujud tabanam muka, puasah selesa kan. Kalau orang yang dekat-dekat sini tak patut benar lah kalau tak pergi masjid kan. Kira ramai lah malam ni kan, cuma yang tak datang lagi ramai kan. Istilah kan. Jadi yang perempuan dengar tak? Suara dengar? Tak dengar, dia cakap kan. Cuma dah banyak wayar dah tak dengar je. Kan? Jadi pada malam ini kita akan berbicara satu tajuk, keluarga sakinah. Biasa kalau pergi ceramah di luar macam-macam tajuk, keluarga sakinah. Ada tu sakinah mawaddah warahmah. Ada satu ceramah kat Masjid Besi Putrajaya. Untuk saya ceramah untuk pasangan khusus pasca perkahwinan. Dia dah kahwin, lepas 5 tahun Jabatan Agama panggil balik untuk dengar ceramah tu. Tajuk dia dulu lain sekarang lain. Lepas 5 tahun dia dah tanya dah dulu lain sekarang lain. Baru 5 tahun kan. Dulu lain sekarang lain, elak derita cari bahagia. Apa lagi? Kemana pergi sangat asmara, tajuk. Dilema ombak rindu. Dulu rindu, kenapa kini tiada lagi? Dulu rindu, awak gimana? Awak gimana? Pergi bilik air, rindu. Sekarang balik ya, kadang suami balik ya kan, dia dah cakap dengan anak, kau tengok rimau dah sampai dah. Rimau cakap lelaki tu kan. Jadi malam ni cerita pasal keluarga sakinah. Keluarga sakinah. Di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Bermaksud di antara ayat-ayatnya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikannya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Jadi bila sebut sakinah ni, dia antara dia package tu, sakinah mawaddah warahmah. Kita cerita malam ni sakinah ya, tapi mawaddah tu cerita pasal cinta. Rahmah tu cinta pasal kasih sayang. Yang mana model tu selalu disebut-sebut. Selalu dah dengar, tapi kenapa diulang-ulang? Kenapa melihat kepada simptom dan keadaan semasa keluarga pada hari ini makin bercelaru? Kecuali yang datang masjid lah. Kan kat luar. Sebab di luar sana seolah-olahnya ramai yang memulakan kehidupan berumah tangga tanpa memahami falsafah kenapa nak kahwin. Nawaitu pun tak ada. Budak hari ni kahwin, nawaitu pun tak ada. Makna niat, sedangkan niat tu yang pegang kita. Niat pun tak ada. Macam mana je nak jaga keluarga dengan tahap niat pun tak ada. Ibarat kata orang ni gemar memancing, dia ajak kita pergi mancing. Kita bukannya kaki pancing, dia ajak kita pergi. Kita pun pergilah, agaknya seronok ikut orang pergi mancing.
Orang bawa batang pancing, kita pun bawa batang pancing. Sebab itu yang kita nampak. Yang kita nampak orang bawa batang pancing, kita pun bawa batang pancing. Orang tu baling masuk dalam kolam, kita pun baling masuk dalam kolam. Dia ada umpan, kita tak ada umpan. Dia macam-macam umpan ada. Umpan cacing ada, umpan ulet ada. Umpan ulat, ulet pula. Macam-macam umpan ada. Dan bila dia umpan pap, dia tu dengan takun. Kita pun fikir kenapa orang tu menung. Sebab tanpa faham, ikut-ikut orang. Jadi makna kata bila diikut orang, akhirnya orang tu balik bawa ikan, dia balik tak tahu sepatutnya dia bukan bawa apa pun tak tahu. Itu yang jadi bercerai-berai tu. Bercerai-berai sebab dia pada peringkat awal pun tak tahu apa sebab dia kena kahwin. Itu sebab bila ada anak-anak cakap kan, bah nak kahwin, kenapa nak kahwin? Tanya balik, kenapa nak kahwin? Niat kau kenapa nak kahwin? Sebab rasa dah bersedia. Bersedia apa? Dari segi kewangan apa semua. Maka kau belum layak kahwin. Sebab apa nak? Itu ciri-ciri orang nak kahwin, bukannya niat nak kahwin. Kenapa nak kahwin? Sebab nak elak maksiat. Itu yang berlaku sekarang. Banyak dekat tempat-tempat buat perkahwinan serentak 15 pasangan contoh, 20 pasangan. Apa yang dia elakkan? Satu-satu perkara yang dia elakkan adalah elak maksiat. Itu je. Yang lain dia tak elak. Kan? Itu ya. Kursus pun buat kursus ekspres sehari. Yang 2 hari selama dah jadi sehari. Yang penting nikah, nak elak maksiat. Elak maksiat tetapi ilmu nak jaga rumah tangga tak ada. Ilmu pengurusan kewangan rumah tangga tak ada. Ilmu didik anak tak ada. Ilmu nak jaga isteri tak ada. Sembahyang pun tak erti, mengaji pun tak erti. Yang dia elak satu je, elak maksiat. Tapi dia tak tahu dengan ilmu yang dia tak ada, niat yang dia tak ada tadi, bila dia berkahwin, dia mengundang macam-macam maksiat lain datang dalam rumah tak tahu. Tu mukadimah tu belum start lagi. Kan? Makna kata nawaitu ni yang akan pegang kita. Tu sebab bila bulan puasa, kita cakap dengan anak kita, kau dah niat belum? Kau niat? Sebab kita tahu niat tu akan pegang kita, akan jaga kita supaya tak jadi amalan kita tu sia-sia sebab kita tak niat. Jadi jawapan dia nak cari apa? Kenapa nak kahwin? Saya nak kahwin kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kau dapat jawapan macam tu. Kenapa kau nak kahwin? Sebab suka tengok lelaki pakai uniform dia. Kan parah? Salah, abang bomber I love you tu. Contoh, orang perempuan tahu lah drama tu kan. Macam kisah tu lah, yang orang asli dia ikut DO tu lah. DO tu punya happy, seronok dia bonek pangkat. Dia cakap orang asli tu, jom ikut saya tu, Tok Batin tu. Ikut apa? Ikut saya pergi makan hotel. Saya tak biasa, kau ikut aja aku. Bawa pergi makan kat hotel. Dia tak ada niat apa, dia ikut lah. Sampai ke hotel dia ikut ni apa yang DO tu buat. Sebab DO tu kata buat apa yang dia buat. Dia ambil pinggan, letak nasi, dia letak nasi. Dia letak, ambil lauk, dia ambil lauk tu. Dia letak balik lauk tu, dia pun letak balik lauk tu. Sudahnya dia ambil lauk ni, ambil ikut sebiji, sejibi ambil. Sudahnya dia makan, dia pun makan. Dia suap tu, dia suap. Dia letak tu, dia pun letak. Ikut betul, sebiji ikut lah. Sudah dah habis makan, adalah terselit kat gigi DO ni. Dia pun panggil waiter tu. Dia panggil, dua waiter datang. Bila dua waiter datang, dia pun bisik, bagi saya pencungkil gigi dia. Yang Tok Batin ni pula bagi apa yang dia ambil. Dia ikut. Kawan tu cungkil gigi macam ni, tutup mulut. Dia pun dia tak nampak, orang tu tutup. Dah habis makan keluar ya, dia cakap macam sedap tak tadi? Memang sedap, tapi yang last tu keras tu. Ditolan pencungkil gigi. Sebab dia tak ada ilmu, main ikut aja. Dia main ikut. Itu masalah kalau ikut. Ikut-ikutan sudah dapat ponek, malahan mungkin juga dapat mudarat sebab main ikut saja. Itu sebab macam kat Korea, kat Jepun kan. Kat Korea dengan Jepun, dia buat pusat karaoke tu untuk apa? Tu kena tahu tu sejarah. Kenapa dia buat pusat karaoke? Sebab di Jepun kebanyakannya ramai yang tak ada agama. Dan dia orang ni bila dia tension, bonek, dia marah,
balik kerja, dia pergi pusat karaoke tu, dia akan pilih satu lagu yang dia tak tahu, dia akan melalak. Kononnya nak release tension. Orang kita ikut orang Korea ni, tapi yang paling dahsyat siap buat pertandingan karaoke. Pilih lagu yang dia pandai. Orang Korea tu buat pusat karaoke untuk release tension. Kita pula buat pertandingan karaoke. Kan nampak? Bila main ikut-ikut, dia jadi macam tu. Tu pesanannya lah, contoh. Begitu jugalah dalam kehidupan kita. Suami isteri basic nak kena betul. Basic nak kena betul. Kadang-kadang bila basic tak betul, itu yang membawa kepada macam-macam masalah. Bila cerita pasal nak mewujudkan keluarga sakinah, sakinah ni ketenangan, tanya diri kita, tenang ke tidak? Dah berapa tahun kahwin dah, balik rumah aircon 50 horsepower punya, tahu mana but angin terabang pergi dinding pun tak ya, sejuk di rumah tu, panas lah rumah ni, keluar rumah tak tenang dia. Tengok muka bini menyampah nak keluar, isteri lega bila suami keluar rumah, kena tanya balik ada tak sakinah dalam rumah tu. Tetapi bila kaji-kaji balik, jangan disandarkan kesalahan itu pada manusia lain, tanya pada diri sendiri. Sebab orang kita ni dia cenderung melihat pada orang tu. Sebab budak-budak tadika tu nyanyi lagu bangau oh bangau. Kenapa bangau itu kurus? Sebab ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang mana? Kenapa rumput panjang? Rumput boleh cakap, kabau tak makan dia. Apa pasal kabau tak makan? Perut sakit. Asal perut kau sakit, makan nasi mentah, salah nasi. Apa pasal nasi itu mentah? Kayu api basah. Asal kayu api basah, hujan turun. Kenapa hujan turun? Katak panggil. Kenapa katak panggil? Ular nak makan dia. Semua salahkan orang lain. Tapi bila ular jawab, memang makanan aku, kau apa hal? Dia kata. Langsung diam, tak ada orang tanya lagi dah bila dia mengaku. Sebenarnya lagu budak tadika nyanyi ni bagi pengajaran ke orang tua ni. Jangan gemar menyalahkan orang. Tanya diri kita dulu, apa kurang kita? Nak tuduh orang tu salah, tanya balik diri kita. Aku ni ada salah ke tidak? Dalam keluarga pun macam tu. Kan? Selalu sambut topuk sebelah tangan tak berbunyi. Tapi bunyi, topuk paha, bunyi. Topuk dinding, bunyi. Makna kata, kena tanya dulu yang sebelah tangan tu dulu. Sebelum nak tanya sebelah lagi. Tinggi falsafah malam ni. Kan? Makna kata kadang-kadang kita gemar nyalahkan orang. Tetapi kadang terlupa nak tengok salah sendiri. Kekurangan sendiri. Bila tengok kenapa anak tak pandai, jangan salahkan sekolah. Kenapa anak doge benar, jangan salahkan kawan dia. Tanya balik. Dalam rumah kita, punca rezeki kita, tanya balik. Bagi anak makan apa? Saya tak ada masalah, saya kerja okey, 8.5 on time. Saya tak mencuri, tak merampak, betul. Tapi cek balik kualiti kerja kita. Kualiti kerja kadang-kadang masuk kerja pukul 8. Benda pertama buat WhatsApp. 8.30 Facebook. Baru nak buat kerja pukul 9. Nak minum kek mana? Minum kadang-kadang sampai sejam. Jumpa orang berbual. Pukul 10 masuk pejabat. Pukul 12 dah keluar. Nak jemput anak balik sekolah. Jemput anak balik sekolah. Lepas tu balik kerja balik pukul apa? Pukul 2 tak masuk lagi. Alasan jam. Jam teruk, jam hari-hari. Jangan salahkan jam, perancangan perjalanan tak betul. Masuk 2.30, masuk 2.30 petang, orang tak tanya, dia cakap dia jam. Lepas tu dia tension, petang ni nak minum kek mana? Minum lagi. Sudah lepas minum-minum, pukul 4 balik pejabat. Sampai kek pejabat pukul 4, dia boleh cakap, sekarang ni kerja tak rasa. Tiba-tiba dah pukul 4. Dah kerja yang mentadarat pada pagi. Kan? Lepas tu, itu persoalan tu yang Timbalan Mufti Negeri Sembilan sebut tu. Persoalannya
bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap hari. Memang kita tak mencuri, tapi curi masa ada. Kita curi kadang-kadang ruang, kadang-kadang dekat pejabat, kadang-kadang yang barang bukan barang kita jadikan barang kita. Kertas A4 pejabat bawa balik bagi anak conteng-conteng. Belum cerita pakai mesin photostat untuk urusan peribadi yang bukan urusan kerja. Jadi macam mana nak cakap? Saya dah cek dah. Dah cek dah. Semua kebanyakan ramai juga lah yang buat macam tu, kecuali jemaah dekat Masjid Abdullah Fahim ni. Baiklah kan orang kat sini. Itu tentang masalah hari ni satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Bukan kocik-kocik punya angka. Kelahiran anak luar nikah beratus ribu. Bukan nak dibangga, tapi untuk dirisaukan. Tambah wayar lagi. Oh tak su. Okey. Orang perempuan dah dengar belum? Dengar dah. Boleh menjerit tadi? Kan? Cuma tak nampak ke? Bahasa tungau ni kocik dia kan. Nampak ya? Okey. Jadi makna kata bila kita cerita pasal sakinah ni ketenangan, tanya balik kenapa tak tenang? Kenapa kusut? Apa masalah? Banyak sebab. Saya pernah jumpa dengan seorang guru, dia kata kan nak tenang dalam rumah tangga ni 4 benda jangan tinggal. 4 benda jangan tinggal. Apa dia? Yang pertama, banyakkan selawat atas Nabi. Banyakkan selawat pada Nabi. Dia berselawat nanti bila waktu perarakan Maulidur Rasul, itulah banyak dia selawat. Sebab dapat baju baru, sampin baru, songkok baru, semangat dia. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sekali. Kan habis tu habislah. Tak, bukan hanya itu je. Selawat pada Nabi sebanyak mungkin. Sebab bila kita selawat pada Nabi, Allah dan malaikat selawat pada kita pula, mendoakan kesejahteraan kita. Nabi pun sebut al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang paling kedakut adalah bila dia sebut namaku dia tidak berselawat. Kan? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ingat, hanya untuk Nabi saja. Kalau nama kita Muhammad, bini panggil Bang Muhammad sallallahu, tak, jangan pukul rata, tak, hanya untuk Nabi, faham? Dipukul rata kan habis semua Muhammad diselawatkan. Hanya untuk Nabi saja. Dan Nabi sebut inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat nanti adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Cik Umar, bila selawat? Selawat tak? Kadang orang perempuan pula dia selawat time terperanjat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa bila balik? Masa tu boleh selawat. Kalau tidak, tak ada. Kalau tak terperanjat, tak ada. Kau nak tunggu terperanjat boleh selawat. Kan? Janganlah macam tu pak. Selawat banyak-banyak. Selawat banyak pada Nabi. Itu satu. Yang kedua, kita jadi tak tenang dalam rumah tangga kita sebab banyaknya dosa. Kena sadar tu. Memang banyak dosa. Siapa dalam masjid ni berani angkat tangan cakap dia rasa setakat hari ni alhamdulillah belum ada dosa lagi dah? Berani cakap? Tak berani dah, termasuk yang bercakap ni. Ni ya. Ada dosa ni. Sebab kita tahu kita ni manusia yang tak sempurna, tak lari berbuat salah. Siapa berani cakap dia tak ada dosa? Confident lah. Alhamdulillah dah bertahan 2 minggu dah tak ada dosa sekarang ni. Last buat dosa hari Khamis 2 minggu lepas. Berani cakap? Tak ada. Anda boleh tahu kan. Dia cakap macam tu pun berdosa dah. Kan? Confident kan. Dia tak berdosa. Kan? Jadi macam mana caranya? Bila sebab dosa tu tak tenang, maka banyakkan istighfar. Tadi banyak selawat, banyak istighfar. Itu sebabnya bila semayang elok kat rumah semayang jemaah. Bila semayang jemaah sama-sama dengan keluarga kita, akhirnya kita beristighfar lepas salat tu, kemudian kita berdoa. Baik tak? Istighfar. Sahabat tanya, kaifa nastaghfir ya Rasulullah? Macam mana cara nak istighfar ni? Nabi ajar astaghfirullah. Nabi ajar. Mudah ya, astaghfirullah. Buat berapa kali? Buatlah 1000 kali. Contohlah.
Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kan susah mana? Kau rajin lagi, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Rajin lagi, astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rajin lagi, astagfirullah, innallaha kana tawwaba, astagfirullah, innallaha kana tawwaba, astagfirullah, innallaha kana tawwaba. Tak taubat maknanya. Kelebihan istighfar ni bila kita baca banyak-banyak dekat buku amalan kita tu yang malaikat catat dosa tu, bila kita istighfar padam satu, astagfirullah, padam satu, astagfirullah. Bila banyak istighfar, kelebihan istighfar ni dia akan buka muka surat sebelum ni. Mana muka surat semalam, sebab berlebih istighfar kita. Buka muka surat sebelum ni, padam. Tu sebab kena banyak istighfar. Mudah-mudahan kita dapat ketenangan dalam keluarga kita tu. Itu sebab jangan jadi manusia yang sombong. Antara ciri manusia yang sombong bila semayang jemaah atau semayang sendiri ke, semayang jemaah ke, bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus cabut, hilang. Doa tidak, istighfar tidak. Tak istighfar mana dia yakin dosa tak ada. Tak doa mana dia tak perlu apa-apa ke Allah Ta'ala ni. Sombong. Orang ni 9 sebut jaba. Jaba tu sombong kan, belagak. Kalau dah malih bona pun sebab tak nak sombong, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, 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 Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah alamin. Ada doa makan baca. Siapa cakap tu doa makan? Tak semestinya. Allahumma barik lana. Ya Allah, berikanlah keberkatan kepada kami fima razaqtana, kepada kami, kepada rezeki kami, wa qina azabannar, dan jauhkanlah kami pada azab api neraka. Komplit doa tu. Nampak antu pun itulah doa. Nampak antu, Allahumma barik lana, lari antu tu. Rumah nak dimakan ada. Hantu tu pun percaya tu doa makan. Nampak tak? Makna yang kedua tadi istighfar. Yang ketiga, hati Al-Quran. Hati Al-Quran. Apa hati Quran? Surah apa hati Quran? Surah Yasin. Persoalan nak tanya, sejauh mana kita selama ni meletakkan hati Quran dalam hati kita? Soalan. Atau dalam bahasa Kedahnya, berapa kali hampa baca Yasin? Oh, tuan-tuan. Kan? Istilah kan? Berapa kali baca Yasin? Cakap. Berapa kali baca Yasin? Berapa kali? Seminggu sekali. Khamis malam Jumaat. Buatnya Khamis malam Jumaat tu ada hal, minggu tu memang tak baca. Setuju tak? Setuju. Jadi macam mana? Lazimkan baca Yasin setiap hari. Paling tidak malam sebelum tidur baca. Sekejap tak sampai 10 minit baca Yasin ni. Lazimkan. Cuba terapkan hati Quran dalam hati kita. Cuba buat, nak tengok, nak cari kan sakinah ni kan, cuba buat tengok. Dan yang keempat, perbanyakkan haukil. Haukil ni apa? Haukil ni merupakan satu khazanah daripada syurga yang Allah Ta'ala turunkan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada untuk umat sebelum ni. Apa dia? Itulah yang selalu kita baca, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kan masa perjalanan Nabi dulu yang ke Sidratul Muntaha, kan Nabi Ibrahim pesan, tak pernah aku tengok umat yang paling kuih, paling miskin, umat kau lah wahai Muhammad. Kuih koring, dahlah umur tak panjang, pemalih pula beribadah. Itu saya cakap. Nabi Ibrahim tak cakap itu. Cuma dia cakap kita ni kurang benar ibadah kita sebab umur tak panjang. Tapi betul tak? Dahlah umur tak panjang, semayang sunat pun malih, apa malih, semua malih.
Kan? Jadi inilah Nabi Ibrahim ajar masa tu, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Surah ke Allah Taala. Semua surah ke Allah Taala. Tu sebab bila sebut serah kepada Allah Taala, itulah dia hari ni saya nak bagi tips-tips macam mana kita nak mewujudkan keluarga sakinah dalam rumah tangga kita ni. Yang pertama, dia formula tu saya panggil formula A to Z. A to Z, panjang ni, A sampai Z. Yang pertama, first and foremost, oh cakap Jawa kan. Yang utama dan pertama, A, Allah segala-galanya. Selamat hidup. Apa pun Allah Ta'ala. Kau pergi mana tu? Pergi kerja. Kenapa lah? Kerana Allah. Kadang-kadang, kenapa pergi kerja? Cik makan dah. Nak mati kau? Cik makan. Pergi kerja. Ada orang tak kerja pun makan, bini kerja. Makan. Kan? Makna kata kerja kerana Allah. Dapat point. Lillahi ta'ala. Ada point. Tak nak jadi macam orang mancing tadi. Dia ngikutnya buat apa? Kerana Allah tu bukan ikut-ikut. Semua kena base betul-betul tu memang kerana Allah. Beribadah kerana manusia, hukumnya riak. Tidak beribadah kerana manusia, syirik. Faham betul saya sebut tu. Beribadah sebab dia orang nak tunjuk biar orang nampak, orang mesti cakap aku pergi masjid ni, riak. Orang yang tak pergi masjid contohnya, tak naklah pergi semayang, kan orang cakap aku, makna ada yang lagi besar daripada Allah Ta'ala boleh tahan dia pergi semayang. Dia tak takut kepada Allah Ta'ala, dia takut orang cakap, syirik. Itu sebabnya basic paling selamat semua kan Allah, pedulikan apa orang nak cakap. Wah ni pergi semayang ni, alim nampak, astagfirullahaladzim, kau jangan cakap macam tu lah, aku semayang semua kan Allah. Macam tu, betulkan balik. Kau dapat lah. Wah kau rajin sekarang ni. Yelah kan kita ni bila dah dapat hidayah, wah dia sendiri pula cakap dia dapat hidayah tu. Tak tahan kan? Kenapa nak kahwin ni? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masalahnya kalau itulah jawapan yang cari kan, kalau budak-budak sekarang dia nak cari lelaki yang boleh jawab, kenapa awak nak kahwin dengan kita? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alamatnya ramailah budak-budak ni yang tak kahwin. Sebab tak ramai yang jawab macam tu. Yang jawab macam tu biasanya lelaki yang dah kahwin. Tu masalah. Tu yang jadi dilema tu orang perempuan tu. Sebab orang lelaki dengan kuliah. Jadi kenapa awak nak kahwin dengan kita? Awak kan dah ada isteri. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala jawab kan. Tu yang tak tahan tu kan. Orang perempuan dah mula marah dah. Elak. Ni contoh. Jadi makna kata kerana Allah. Semua kerana Allah. Ini yang diheboh kemah berapa panjang nak kahwin tu. Scallop tu nak color apa? Nak baring kek mana? Nak baring kek mana? Tahu baring? Lepas bersanding kan dia sibuklah cari outdoor. Baring-baring kek landasan ke tepi tu. Kan? Kek stesen bas lama. Dekat Masjid Besi Putrajaya tu pengantin perempuan tu menyana dekat dinding masjid tu cenia. Imam masjid tu ambil air semayang basuh tangan 5-6 kali tak habis. Tengok perempuan tu. Allahu Akbar. Dia lupa keutamaan apa tu sebab kek Brunei khusus kahwin 3 minggu. 3 minggu baru betul. Sampailah belajar teknik pengurusan kewangan rumah tangga, teknik-teknik mendidik anak, teknik-teknik ciri-ciri keluarga sakinah A to Z contoh. Sampailah kita aja. Ini nak express semua. Nak pula yang kahwin apa tu, yang serontak saya cakap tadi tu, apa pun tak sampai belajar. Oh nanti dia belajarlah sendiri. Mana lengkapkan diri dulu, persiapkan diri baru kahwin kan. Kadang-kadang tak ada duit tu tak ada hal lagi, tapi bab agama nak kena jaga. Agama nak kena jaga. Sebab hari ni agama kalau tak jaga habis dah lah kita dongah-dongah. Hari ni dah macam-macam orang poning ni bawa pandangan. Orang poning yang geng-geng liberal tu lah.
Yang geng-geng tu lah, yang geng-geng yang sampai cakap khalwat tu hak individu tu lah. Macam Malih nak nyebut tu kan, tapi memang geram. Ni semua yang geng-geng lahir salah hari bulan. Ada dia kebanyakan dia orang ni, ada pula tu hadis tak nak pegang langsung. Tak nak pegang langsung. Pegang Quran ni. Orang ni bukan jalan-jalan tau. Kita lawan cakap dengan dia payah nak mana sebab dia hafal Quran. Dia boleh cakap khalwat hak individu. Betul ke tidak khalwat hak individu? Betul, saya setuju. Kalau kau khalwat seorang-seorang boleh kau cakap macam tu. Ni kau khalwat dengan anak dara orang, anak dara orang tu bukan hak kau. Hak orang lain. Suka-suka dia keluar muka depan kat tu. Kan? Tu belum cerita yang seorang dia cakap, hakim yang beragama Islam hendaklah menolak ke tepi keislamannya sebelum buat keputusan. Oh ya, berani tu. Hari ni tu, hari ni. Sebab apa dia orang ni berani cakap? Sebab dia dah mula nampak. Dia mula nampak kita ni dia boleh sebut-sebut ala paling kuat kita marah pun dalam surat khabar ya. Orang sekarang ni dia macam-macam usaha buat nak kacau Islam ni. Tu sebab jaga elok-elok. Dalam tak payah jaga luar ni tau. Tak payah jaga kat tempat-tempat luar ni, jaga dalam rumah kita dulu. Anak kita tanya, kau belajar agama kat universiti, kau belajar dengan siapa? Kau belajar apa? Tengok sikit. Pertama, yang utama Allah segala-galanya. Pertama. Kedua, dalam rumah bantu membantu sesama ahli. Nabi kita dia takkan susahkan isterinya untuk benda yang dia boleh buat sendiri. Tapi dalam masyarakat kita memang tak boleh elak orang lelaki memang minta tolong isteri untuk banyak benda. Tetapi bila dah tahu macam tu, janganlah belagak. Kau buat ni, kau buat ni. Jangan jadikan isteri sebagai hamba. Setuju orang perempuan? Setuju? Mau dia tak setuju. Sampai ke lantai engguk nampak tak? Kan? Jadi makna hargai orang lelaki dan orang perempuan saling perlu memerlukan. Bantu. Nampak isteri masak kat dapur, paling tidak tanya yang ada apa-apa nak beli, cakap abang pergi beli. Tak ada apa bang, cakaplah apa, betul ke ni bang? Betul, bang belilah bawang besar. Berapa nak beli? Sekilo. Laki pun start motor, tolonglah tu. Dia pun start motor, boom boom boom. Dia baru nak jalan, bang, dah dipanggil lah. Apa hal? Dah halang-halang beli bawang tu bang. Abang beli bawang kocik, beli ubi kentang, beli topung, beli gula, belinya. Langsung suami tu mati enjin. Salah bang, tak jadi poi ke? Duit RM10 minta macam-macam. Aduh hai kan. Tak apalah, tolong at least tanya. Suami basuh motor, isteri nampak, tolonglah. Bang, ni abang saya bawakan air, abang minumlah bang air ni. Siap abang ponek basuh motor. Ya Allah, kau ni susah ya. Minumlah bang, alah air kosong ni pun. Minum. Tolong jadilah. Ini dah lah tak tolong tanya, basuh motor bang. Allahu akbar. Kawan tu dah ponek terbongkok-bongkok. Kau boleh tanya basuh motor bang? Tak tengah lipet kain, kau buta kau cakap kan? Memang tengah basuh motor lagi mau tanya. Kan? Bantu membantu. Bila isteri sakit macam mana? Suami sakit macam mana? Menurut kajian, suami poning kepala, bini picit, lagi tinggi graf dia daripada isteri pening kepala, suami picit. Kalau suami picit pun sekejap sampai ke tempat lain. Itu masalah tu. Tu saya tak payah hurai, faham sendirilah. Makna kata orang perempuan ni pengorbanan ni besar, tak dapat lawan. Orang perempuan perjuangannya bila melahirkan anak, saya tengok. Menurut kajian kesakitannya beranak tu ibarat 20 tulang rusuk dipatahkan serentak. Ya Allah sakit Tapi walaupun macam tu tak pernah dia putus asa nak beranak lagi. Sakit. Tahun depan beranak gitu. Beranak gitu. Meneran tiap-tiap tahun. Sebanyak-banyak urek putih. 2 boleh anak La ilaha illallah. Peh dia.
Nak baik cana, raba-raba jadi, usik-usik jadi. Orang lain usik-usik tak jadi-jadi, dia jadi. Kan? Rezeki Allah Ta'ala bagi kat dia. Tengok hebat orang perempuan, dia sakit beranak, dia tak beranak lagi. Orang lelaki apa paling sakit? Dia cakap apa paling sakit? Sunat khatan. Itu pun tak sanggup dia ngulang lagi tu. Bercakap dengan anak bukan main lagi. Yang risau dik, tak sakit dia sikit dia macam gigit semut. Apa macam tu, jom kita sunat sesama. Kita tengok ayah sanggup tak? Abah duduk sebelah, tak ingin dia dah. Termasuklah yang bercakap ni, bukan cakap orang dah. Kan? Tu sebab bantu membantu satu dengan yang lain. Yang ketiga, C, cakna dan mengambil berat. Apa maksud cakna? Cakna tu ambil tahu dan ambil berat. Ambil tahu suami pergi ke mana, ambil tahu isteri pergi ke mana. Jangan biarkan sampai satu tahap suami jadi dayus. Isteri keluar ke mana-mana dengan mana-mana lelaki pun tak tahu. Anak keluar tak balik apa semua tak tahu. Disiplin langsung tak ada. Akhirnya rosak rumah tangga. Orang perempuan ambil tahu kebajikan suami, suami ambil tahu kebajikan isteri. Ambil tahu. Apa yang tak ada lagi, orang lelaki bagi duit belanja dekat isteri walaupun isteri tu bekerja. Dan orang perempuan pula kalau dapat pula duit tu kan, jangan banyak cikandak, terima kasih cakap. Yang menginsafi ceramah malam tadi, dengan ini abang bagilah, tak adalah banyak sangat, ambil lah duit belanja. Abang, ya Allah, terima kasih banyak bang. Dikeluarkan dalam tu angpau tu, keluar RM20. RM20, la ilah, jangan cakap macam tu. Suami tu dah habis fikir tu, seminggu dia fikir nak bagi RM20 tu. Kan? Janganlah kita pertikaikan. Ya Allah bang, akhirnya dapat RM20 setelah 20 tahun. Setelah 20 tahun. Maknanya kalau saya nak jadi RM20 kena tunggu lagi 20 tahun. Kau jangan nak sini-sini aku, kan? Ataupun yang menginsafi ceramah malam tadi, dan ini abang bagilah ni, tak adalah banyak sangat dalam buku bank ni, ambil lah semuanya. Dalam ni ada RM50,000, buatlah belanja. Setuju tak orang perempuan? Setuju tak? Setuju angguk? Setuju tak? Nampak nak mata duitan, nampak? Mengangguk macam ni dah. Cakaplah bang, tak payah, saya tak nak duit ni bang. Abang jaga saya pun dah cukup baik. Barulah menitis air mata belah kanan tu. Kan? Alah bang, tak apalah bang, saya tak nak duit ni. Ya ke? Aku pun acah tadi tu. Kau ingat buku bank ni kau boleh keluarkan ke? Aku kena sign dulu tau. Buku bank bukan nak bagi buku cek. Kan? Bagi tak payah fikir. Nah, ambil nah. Duit belanja RM5,000. Oh mak ai. Nah, RM5,000. Bini pun mula telefon anak. Kau panggil adik-beradik mau balik. Ayah kau dah nampak tanda dah ni. Tak boleh pula buat baik. Asal buat baik nak mati tu. Tak besok lusa ni dia kata. La ilaha illallah. Kan? Makna kata cakna, ambil tahu dan ambil berat. Bila tak ambil tahu, termasuk bukan suami isteri je tau, anak-anak pun sama. Saya pernah ceramah kat satu tempat, satu daerah ni, ada satu sekolah, pelajarnya tak ramai, dalam 90 lebih, 1 tahun 1 kelas. Darjah 1 satu kelas, darjah 2 satu kelas, darjah 3 satu kelas, sampai darjah 6. Dalam sekolah tu, cikgu tu menggambarkan kepada saya keadaan teruknya masalah rumah tangga. Kebanyakan mak ayah mereka ni dah bercerai-berai. Dan yang paling merisaukan, ayahnya dah kahwin lain, maknya dah kahwin lain, duduk di kampung yang sama. Boleh bayang tak budak sekolah rendah ni balik je nak balik ke mana? Rumah sini, rumah ayah sini. Dia jadi trauma, tertekan. Ramai budak-budak kadang-kadang sampai tak balik rumah, tidur kat surau, tidur kat masjid.
Kadang-kadang orang tua tu cakap tadi, ini yang gajah dengan gajah bergaduh, kancil tersapit ni. Gajah dengan gajah ni kan, mak dengan ayah. Itu sebenarnya yang sesuai. Kan? Yang jadi mangsa budak-budak tu sebabnya kadang-kadang bab bercerai ni kena elakkan. Elakkan. Dah lah statistik cerai teruk betul. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit hari ni. Setakat kita ceramah ni dah 3 pasangan. Besar ramai. Yang paling kita menyampah kan, dia keluar statement yang hati-hati ni lah. Walaupun kami bercerai, kami tetap berkawan baik. Kau dah tu berkawan, kau bercerai kenapa? Tak yalah cerai kan. Kesian jadi mangsa budak-budak tu. Kan? Lain lah kalau sifat, kalau benda-benda lain kan, benda-benda lain mungkin dia dah tak boleh elak. Masalah-masalah yang besar, nusyus kan, nusyus lepas tu suaminya dah lari daripada nilai-nilai agama tu, mungkinlah. Tapi kalau boleh jaga. Kemudian di tu apa? Dakwah disebar panjangan sesama ahli keluarga. Kita datang masjid dengan ceramah, balik kongsi benda-benda baik yang kita belajar, kongsi dengan ahli keluarga, bukan simpan seorang-seorang. Dengar ceramah kat masjid, bawa balik tak ada, simpan sendiri. Dah lah simpan tak kekal pula tu. Bila simpan, bawa balik, share dengan keluarga, mudah-mudahan kekal. Sebab disebar panjangan, ini dah belajar simpan. Dah lah simpan tak kekal pula. Tak kekal macam mana? Maksud dia terlupa. Bang, ni ustaz ni cakap macam mana? Oh ya, ada dengar dulu. Ustaz mana tak cakap? Nampak? Itu yang payah tu. Kongsi, bawa catatan. Sekarang handphone semua canggih. Malam ni kuliah maghrib di rumah kita, jangan ke mana-mana. Lepas maghrib ada kuliah maghrib dalam rumah kita. Anak pun tanya, siapa yang nak bagi tazkirah tu bah? Kuliah maghrib ni tak lain tak bukan sahibul fadilah, abah kau. Abah kau yang akan bagi ceramah. Malam tu abah berserabat dulu. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dia pun bawa cerita, ini untuk kau wahai anak-anakku. Tadi ustaz tu cakap, kau jangan tinggi suara dengan mak ayah kau ni. Wala takullahuma uffin. Jangan kamu berkata sekalipun kepada kedua ibu bapa. Faham tak ni? Faham. Anak nampak? Sampaikanlah. Sebagai seorang isteri nak masuk syurga tanpa rablak, ada 2 saja kaedahnya. Wah, dia cakap dengan bini ni. Apa dia bang? Apa dia? Senang. Orang perempuan ni kalau ikut rekod paling senang masuk syurga. Ya ke bang? Cakap. Betul nak tahu ni? Betul bang, cakap lah. Yang pertama jaga ibadah, yang kedua taat pada suami. Ya ke bang? Iya. Ibadah jaga. Kedua taat pada suami ni maksud walau apa kehendak suami kau mesti taat. Setuju? Lain macam yang bunyi tu kan. Kan? Dia memang ada tu, dia punya nilai syak wasangka tu ada tu kan. Orang perempuan ni kalau sebut bab tu dia ingat nak kahwin ni, wahal laki ni benda lain fikir, dia yang ingat macam tu kan. Kadang-kadang tu kita ni kan kahwin tu sebab doa. Abang jangan cari yang lain tau, dia yang cakap, kita tak teringat pun tadi, dia sebut langsung teringat kan. Jadi itulah nak baik macam mana. Pada orang perempuan kahwin lebih ni jenayah. Macam kena hukum bunuh lah. Macam tu lah kan. Ada seorang ustaz tu ceramah kat Kelumpur, KKL. Tak macam mana dia sebut pasal payung emas. Orang perempuan tak nak ke payung emas. Dijawab kat perempuan tu, payung. Esok sajuk syurga tu tak payah payung dah. Langsung diam ustaz tu. Kita tukar tajuk lain. Tukar tajuk lain. Aduh ustazah tu pula lagi lah. Saya bersetuju dengan poligami dengan 3 syarat. Pertamanya adil, keduanya bertanggungjawab, dan yang ketiganya bukan suami saya, dia kata. Makna dia pun tak setuju. Aduh, tak setuju dah kan. Payah kan. Baik macam mana? Kan? Kemudian elakkan maksiat dan dosa di dalam rumah tangga kita. Dalam rumah tangga tu banyakkan beribadah, banyakkan berselawat, banyakkan dia kan mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran kan.
alfa sallu ala nabi khatamur rusulil kiram. Kan ada tu nilai-nilai tu kan kat rumah kan. Alah, hai anak pun dengar. Ini kat rumah, awak kat mana? Awak kat mana? Awak kat mana? Kat sini yang mak alak kat dapur. Sama yang bingai kan. Tu. Banyak benda-benda lain yang elok boleh baca, mengaji, berzanji, berzikir. Boleh. Kan? Kat rumah. Bantai karaoke kat rumah. Menyanyi melalak, yang paling jiran tak tahan tu time chorus. Time chorus tak tahan tu menjorit la ilaha illallah. Kan? Elakkan maksiat dan dosa dalam rumah tangga. Seterusnya F, fitnah dan caci minta jauhkan. Fitnah, jangan kita sebar-sebar fitnah yang boleh menyebabkan ahli-ahli keluarga dan juga masyarakat berpecah belah. Itu juga tu yang selalu saya pesan pada AJK Masjid. AJK Masjid kena sabar banyak-banyak. Kita pegang jawatan AJK Masjid ni, dia datang package dengan orang bercakap. Pedulikanlah apa orang cakap. Kita buat benda baik, buat ya. Orang nak cakap ni memang dia akan bercakap. Selagi boleh dia akan cakap. Macam-macam lah. Ini masjid ni duit banyak tapi aktiviti tak ada. Aktiviti banyak, dia yang tak datang. Lepas itu cakap aktiviti tak ada. Lepas itu imam baca semua tak betul. Dia yang betul. Dia punca dia marah start daripada elon imam naik tu. Sebelum ni tak nak marah dah. Lepas elon imam naik, mulalah imam tu baca tak betul. Dulu kat Negeri Sembilan pernah lah, dulu lah, lama lah. Pejabat mufti tu bagi untuk imam-imam tua tu supaya letak jawatan. Dulu lama lah. Ramailah yang letak jawatan. Bila letak jawatan, esok tu Perdana Menteri umumkan elon imam naik. Diminta balik surat tu, tak jadi dia berhenti tu. Kadang ada tu bacaan pun dah tak jelas. Dah tu tua kan, gigi pun dah longkeh. Tu tak longkeh. Ada tetangga gigi tak cukup, bacaan pun tak jelas lah. Kadang kita dongah tak dongah. Kadang bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Milah panggilnya. Similah aja. Terperanjat milah tengah semayang semalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sami Allah halimah hamidah. Lima hado midah hado. Ya midah melatah pula tu. Sami Allah halimah hamidah. Hui, midahnya pun. Main belasah kadang-kadang kan. Tak, dia dah tak jelas kan. Nak baik macam mana kan. Pergi belajar. Itu sebab kan. Jadi bab fitnah ni minta jauhkan. Sebab dia ada 6 zaman tu. 6 zaman. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kejatuhan kerajaan Islam, zaman fitnah, zaman kebangkitan khalifah terakhir, dan yang last sekali tu zaman kiamat. Ada 6 zaman. Kita sekarang ni berada pada zaman fitnah. Itu sebab orang lagi suka dengan fitnah daripada dengar benda-benda yang betul. Seronok dengan benda fitnah ni. Lain macam semangat Cuba cerita. Dengarnya kan, dengar-dengar imam nak pergi umrah tahun ni. Macam tu je lah. Cerita tu tidak akan bersambut. Setakat tu lah, tak menarik cerita tu. Imam pergi umrah lah, tahu tu dengar. Marah dia bila orang tulang cerita tu. Tapi cuba cakap, dengarnya imam nak kahwin satu lagi bila? Cuba cakap, dengan siapa? Sibuk dia nak tahu. Bukan imam sini lah, imam tempat lain saya cakap ni. Kan marah imam kan? Kan? Lebih kurang doa jugalah tu. Sebab orang suka cerita fitnah. Dan benda ni dah berlaku sejak zaman Nabi lagi. Fitnah ni. Itu sebab kadang-kadang dalam keluarga pun jangan kita main tuduh-tuduh. Selidik dulu. Orang cakap suami kita macam ni. Jangan dengar. Bincang dengan suami. Bang, ada orang cakap macam ni. Kau ni tak habis-habis ada orang. Aku ni pergi kerja, cari rezeki untuk keluarga kita. Tak ada benda lain dah. Ambil itu je. Sudah.
Dia orang ketiga. Tahu tak siapa orang ketiga? Definisi orang ketiga dalam mahkamah syariah ni, undang-undang syariah, orang ketiga tu selain daripada suami dan isteri tu orang ketiga. Tak kira lah mak mentua ke, mak sendiri ke, orang ketiga. Orang dalam rumah tangga yang dikata ahli rumah tangga tu dia suami, isteri, tu saja. Kalau isterinya ada 4, semua tu bukan orang ketiga, masih dalam keluarga yang sama. Orang ketiga ada selain daripada suami dan isteri-isteri itu tadi, itu adalah orang ketiga. Itu sebab kalau ikut kan ada hukuman khas untuk orang ketiga yang menyebabkan berlakunya masalah rumah tangga. Ada, cuma jaranglah digunakan. Okey, fitnah. Kemudian G, godaan hawa dan nafsu, tolak jauh-jauh. Maknanya hawa nafsu ni macam-macam. Nafsu marah, tolak jauh-jauh. Nafsu makan, kontrol. Dalam mana? Habis berlumba-lumba makan dalam rumah tu, lebar-lebar, gomok-gomok, comel-comel. Kontrol makan. Sebab bila tak sihat, tak ada ketenangan dalam rumah tangga dah sebenarnya. Jaga kesihatan. Cuba, saya dah pesan dan dekat semua jemaah di tempat lain, belajar dengan jemaah kat sini macam mana cara mereka boleh maintain tak isap rokok. Dah mula nak nyonggi, makna ada harapan ni isap tu. Kan? Contohlah, jaga kesihatan. Yang isap rokok pun cuba berazam untuk kurangkan merokok. Dia kalau sebut pasal merokok ni kan, orang lelaki handal tu, siap dah. Jangan jawapan-jawapan ni siap. Apa hukum minum arak? Haram, dia kata. Orang lelaki ni. Apa hukum berzina? Haram. Tak ada haram. Isap rokok. Sebenarnya itu ada perbezaan pendapat sebenarnya. Dia nampak ada mulut ada beza pendapat. Kan? Jadi satu bondo yang tak mendatangkan faedah isap rokok lah. Belum pernah lagi orang isap rokok mendatangkan protein dalam badan. Tak ada orang. Jadi nasihat saya faham payah nak berhenti, tapi ikhtiar. Berazam untuk berhenti merokok. Contoh tau. Katalah sehari kita hisap 20 batang. Ada orang hisap 20 batang sekotak kan. Lebih pun ada. Cuba azam. Kalau hari ni aku hisap 20 batang sehari, aku berazam minggu depan aku kurangkan jadi 19 batang sehari. 19. Minggu satu lagi berazam kurangkan jadi 18. Biarlah, manalah tahu tiba-tiba malaikat maut nak cabut nyawa kita. Biarlah dia cabut nyawa kita dalam keadaan kita sedang berusaha nak berhenti merokok. Faham maksud saya? Bukan kata tak ada ni memandai yang ni, tak ada dah, mana dah haram, tak ada dah, memandai je, makruh je, cik dia pula. Jadi itu sebab itu nasihat saya, terpulanglah nak ambil kan. Hawa nafsu apa lagi? Nafsu marah tadi. Kadang-kadang marah sampai pukul anak berdarah-darah. Orang dulu-dulu morotan anak dengan niat, dengan doa. Tak ada anak tu jadi lagi teruk tu. Ini bantai anak sampai nak mati anak tu dah. Jangan macam tu. Jaga nafsu marah kita. Lagi nafsu apa lagi? Nafsu berbelanja. Berbelanjalah sekadar yang perlu, jangan mengikut hawa dan nafsu. Duit tu belilah benda-benda yang perlu sahaja. Jangan beli benda-benda yang tak ada kena-mengena. Beli TV besar dinding. Beli kereta tak cukup besar, dia berlawan dengan jiran tu. Jiran beli Proton Saga, dia beli Persona. Dia beli pula Proton Perdana, dia beli Camry. Dia beli Camry, dia beli Alphard, dia beli Velfire. Beli Velfire, dia beli van 12 tempat duduk, dia beli bas mini. Dia beli bas mini, dia beli bas persiaran. Dah beli bas persiaran, sudah dia beli berdoza. Beli berdoza, dia ni beli macam-macam, keren beli. Kan gila kerja tu. Kan dah tak ada kerja lah tu. Seterusnya, hati, hati bersangka baik. Husnuzan, benda-benda baik ia fikir dalam rumah. Ni anak ni kan, kita ni budak-budak ni mesti macam ni, sangka baik. Suami keluar lambat balik, mulalah ingat jumpa perempuan lain.
Sangka baik, suami aku ni lambat balik ni mesti dia ni bertahajud dulu kat masjid ni. Contohlah kan. Sangka baik. Jangan kita sangka buruk ya. Laki balik tak sampai tanya dah kena marah. Kau ni apa ni, abang ni mesti jumpa janda kan? La ilaha illallah. Memang betul aku jumpa janda. Tetapi bukan buat apa-apa pun. Aku tanya khabar je. Contohlah kan. Kan, rupa-rupanya dia ni AJK Masjid pergi hantar bantuan beramai-ramai di rumah ibu tunggal ni. Cuba jangan syak. Kan? Macam tu. Sangka baik. Sebab hati kita, penyakit hati ni tu masalah. Dia ada 3 penyakit dalam hati yang biasa ada. Pertama, penyakit tamak. Kedua, penyakit dengki. Ketiga, penyakit sombong. Tamak, dengki, sombong. Tamak, ambil hak orang. Yang bukan hak dia pun ambil. Dah elok bungkus nasi tu, bungkus orang dia ambil 3. Sampai rumah tak makan 2. Tamak. Allah Ta'ala janji akan sempitkan lubang kubur sampai berselisih tulang rusuk untuk orang yang tamak. Tak berbaloi. Dek nasi 2 bungkus kena sempit dalam kubur, tak berbaloi. Yang kedua, jangan dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya tahu kat Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Nabi bersabda, sesungguhnya hasad itu boleh memakan kebaikan umpama api membakar kayu. Jangan dengki. Bila kita dengki dengan apa pencapaian orang, samalah definisinya kita seolah-olah mempertikaikan apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk dia. Jangan dengki-dengki. Yang ketiga, jangan sombong. Hebat mana pun manusia, dia perlukan orang lain. Seorang bos takkan jadi bos kalau tak ada anak buah. Dia seorang declare diri dia bos, tak anak buah pun tak ada. Aku bos tu. Dia tak perasan dia lah bos, dia lah kuli, dia lah apa. Sebab dia seorang kena menjabat. Suami takkan nama suami kalau tak ada isteri. Isteri kalau takkan nama dia isteri kalau dia tak ada suami. Macam tu. Jangankan hidup, mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri. Bak seni gayung, lari orang kampung. Betul tak? Dengan Tok Adi pun lari. Berakhirlah episod tanah kubur untuk musim itu. Sebab terperanjat. Jangan dengki-dengki. Jangan sombong-sombong. Seterusnya, ikatan kekeluargaan jadi keutamaan. Sibuk macam mana pun, pastikan ada masa untuk keluarga. J, jamah rezeki bersama-sama. K, kenal. Laju pula dah. Jamah rezeki sama-sama tu orang dulu-dulu macam mana sibuk pun malam mesti bisa makan sama. Betul tak? Mak ayah kita dululah malam mesti makan sama. Dengan nilai-nilai kekeluargaan Islam, makan sama-sama. Ayah baca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar walhamdulillahil alamin. Makan sama-sama. Sekarang punya sibuk, makan sama pun tak sempat, termasuklah penceramah ni. Kan? Contoh. Jadi spend masa, ambil masa untuk makan dengan keluarga. Okey, kenal ahli keluarga. Ambil masa kenal. Kenal suami, suami kenal isteri. Kenal perangai anak-anak, kena kenal semua. Kena kenal. Kadang-kadang dah 20 tahun pun belum kenal-kenal lagi. Tak apa, kenal lagi. Belajar. Kenal ni bukan makna nak tahu lebih ya. Kena tahu kekurangan suami, suami kena tahu kekurangan isteri. Sebab kekurangan ke kelebihan dua-dua nak terima. Tak boleh nak ambil kelebihan saja, mana yang kurang yang tu kita nak jaga. Tak bolehlah, tak adil bila bercerai bergaduh sebut kelemahan-kelemahan dia. Tak adil sebab kita pun tak sempurna. Awal tadi saya dah sebut, jangan sibuk tengok salah orang, tengok salah sendiri. Ulama dulu-dulu menggambarkan orang perempuan ni ibarat tulang yang bengkok, lelaki pula tulang yang lurus. Tetapi percayalah, orang perempuan sampai bila-bila pun tak dapat luruskan yang bengkok tu. Maka kita yang lelaki kena sesuaikan diri kita dengan kebengkokan perempuan itu.
Mana yang perempuan tu lemah, ikutnya. Macam mana? Makna tampung, protect, jaga dia. Tu sebab bila kita cakap kita nak perempuan tu ikut macam kita, memang tak dapat lah. Kan? Tapi bukan kata ikut yang cakap bini tu lah. Tak. Maksudnya tadi kelemahan isteri tu tadi kita sesuaikan. Faham, terima seadanya. Orang perempuan ni tak tahan lah tuan. Dia bising, pumpam. Memang dah itu namanya perempuan. Apa lagi hiburan yang ada kat dia? Bercakap. Tu sebab dia bercakap tu. Zaman Saidina Umar lagi dah berlaku tu. Saidina Umar tu panglima angkatan tentera yang garang. Orang takut dengan dia. Dia pun kena bebel dengan bini dia. Tu yang seorang pemuda tu dia kena leter kat bini, tak tahan. Dia nak mengadu dengan Umar. Sampai kat rumah Umar baru nak mengadu. Tengok Umar pun kono. Umar pun kono. Dia pun pusing balik nak balik. Bila dia nak balik, Umar ternampak. Wahai sahabat, ke mana? Tak adalah. Aku tadi nak mengadu kat kau. Nak ngadu apa? Isteri aku, dia bebel aku, dia leter aku macam-macam. Aku pun nak ngadu, tengok kau pun sama kono tu. Tu aku tak jadi cakap tu. Saidina Umar kata, ya betul, tapi apa sangatlah yang dia cakap nak bandingkan dengan apa yang dia buat. Dia jaga aku, jaga makan pakai aku, jaga anak aku, jaga makan pakai anak aku. Dia pertama anak aku sakit, dia jaga, semua jaga. Apa sangatlah yang dia cakap. Betul tak orang perempuan? Betul tak? Angguk dia, makna setuju dia membebel tu. Paling lama pun perempuan membebel 5 minit. Paling lama, betul tak? Dia ponek kan, dia berhenti, dia minum air, baru dia sambung balik kan? Tetap sambung kan? Jadi makna kena terima seadanya. Perempuan memang macam tu. Hobi orang perempuan kat rumah adalah berceramah walaupun tak ada tajuk. Tu kena faham. Kena sabar. Ada seorang lelaki tu kan, dia tak tahan dengan bini dia. Dia tarik kat telaga berpuaka di Rambau. Dihumban bini dalam tu, diikat tangan, diikat kaki, dia letak dalam telaga berpuaka tu. Dia tinggal dengan puaka tu 3 hari. Bising bini tu. Apa dia pun bising lagi tu. Tak sanyap dah tu. Dia tinggal kalau lepas 3 hari dia datang, puaka tu keluar. Kau ambil lah bini kau. Tak tahan aku dah. Nak tunjukkan puaka pun tak boleh settle. Jadi makna tak payah. Dia orang perempuan memang macam tu. Menurut kajian pakar memori Asia, jumlah perkataan perempuan bercakap sehari berbanding lelaki banyak. Lelaki ni bercakap 8,000 patah perkataan je sehari. Banyak tak? Mana ada banyak? Kena macam ceramah ni. Habis ceramah dah habis perkataan. Tu sebab orang lelaki kalau jumpa bukan kawan dan bukan main, mengam, cak. Lama tak jumpa. Okey, Assalamualaikum. Banyak cakap. Balik rumah tak apa kono penyakit langsung senyap. Kuota dah habis. Tu sampai rumah, balik bang. Makan bang. Tak dapat nak cakap dah. Cakap lah tu betul. Tak dapat cakap dah. Tapi orang perempuan berapa jumlah perkataan dia sehari? Hanya 28 hingga 30,000 perkataan sehari. Masalah yang paling besar adalah mesti dihabiskan. Tu yang ditopuk-topuk tangan kawan tu, pak dongalah sniaha. Dia bercerita tu kalau dapat pandang muka sampai tolan-tolan Elio tu, tadi kan bang kan. Kan. Macam tu lah cerita kan. Semangat dia bila bercerita tu, dongalah tadah ke telinga tu. Kan? Tu sebab kat rumah tu kan, siapa je? Assalamualaikum. Ayang, sihat? Macam tu balik rumah. Balik rumah kena bagi salam tu. Sebab adalah pandangan, ada satu buku saya baca tu. Dekat rumah orang yang dah kahwin tu ada seekor jin jaga teh bumbung tu. Memang kita tak nampak. Kalau nampak dah lama pindah rumah dah. Jin ni kerja dia, bila setiap kali suami keluar pada rumah kan, dia mesti terbang pergi dekat hati bini, dia pun bisik. Kau percayalah laki kau tu pergi kerja, bau lain macam wangi, mesti ada niat lain. Tu yang kejap-kejap telefon tu, abang kat mana? Abang kerja mana hari ni? Abang dah sibuk katanya kan. Sebab tadi jin dia tadi bisik.
Tu sebab balik rumah bagi salam. Balik rumah, Assalamualaikum warahmatullahi. Isteri jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila saling doa mendoakan, bertempiaranlah lagi jin tu tadi. Tapi janganlah tahu benar. Asal jumpa je bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pergi ke dapur ambil air. Assalamualaikum. Tak berhenti pula dia. Jumpa terserempak kat ruang tamu. Assalamualaikum. Masuk bilik air, mandilah mo, buka pintu bilik air. Assalamualaikum. Lah, tak ada kerja lah orang tua ni beri salam dia pula dah. Tak lalap tidur dah. Jadi malam tu laki dah tidur dah, bini tak boleh tidur. Taqabil qabil. Dia tak ya lah, dia kejut suami. Bang, bangun bang. Bangun bang. Apa dia? Assalamualaikum. Dah bini lah bagi salam. Kan? Tak adalah macam tu. Maknanya bagi salam dan jawab salam masuk rumah. Ya. Kemudian lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala, untuk semua perkara. Sama macam lebih kurang nombor 1 tadilah. Mana semuanya, segalanya adalah kerana Allah. Maaf bermaafan setiap hari. Minta maaf hari-hari. Sebab apa? Andai kata suami dan isteri bersalaman memohon maaf, mata berentang mata, ikhlas minta maaf, maka akan berguguranlah dosa di celah-celah jari jemari. Itu sebab minta maaf hari-hari. Setiap malam sebelum tidur lazimkan anak-anak beratur salam, cium tangan mak, minta maaf tau kalau alung buat salah hari ni. Ya, mak maafkan, mak pun sama minta maaf. Anak tak adalah ramai sangat, dalam 12 orang je tu kan. Beratur minta maaf, sah betul. Dah habis anak salam, barulah isteri salam cium tangan anak mak mentua dia. Dah mula dia mana, siapa pula anak mak mentua ni? Salam tangan suami, bang minta maaf tau kalau saya buat salah hari ni. Suami pula bila salam tangan kiri tu menggosok ubun-ubun isterinya. Yalah, abang pun sama. Jangan belagak pula. Bokau tahu aku siapa dia tu kan. Belagak pula kan. Belagak pula dia kan. Janganlah belagak kan. Kemudian nikmat disyukuri bersama. Apa juga ganjaran Allah Ta'ala bagi? Naik pangkat, anak dapat keputusan periksa bagus, dapat rezeki terpijak, tiba-tiba dapat duit tanah, pak saudara meninggal dapat bahagian sikit. Setiap nikmat yang dapat disyukuri bersama. Syukur tu macam mana? Tak terlupa dia bila syukur, ingat ke Allah Ta'ala. Ada duit dia dapat, dia hantar sikit kepada rumah anak-anak yatim, dia bagi sedekah dekat tempat-tempat yang tertentu, di rumah dekat pusat tahfiz ke, hantar sumbangan daripada masjid ke. Tak lupa dia, tanda syukur dia. Nikmat yang diperolehi disyukuri bersama. Mudah-mudahan dapat keberkatan dalam rumah tangga tu. Onak dan duri ditempuhi bersama. Bila kita duduk dalam keluarga, perjalanannya panjang, macam-macam dugaan yang datang, tempuhilah bersama-sama, hadapi dengan sabar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala takkan bagi ujian kepada kita kalau kita tak mampu. Allah tak ada ukur dah, tahu dah kita boleh tak boleh. Tu sebab bila dapat ujian tu, terima dengan sabar. Kadang ada benda-benda lain Allah Ta'ala nak bagi kat kita. Dia bagi anak kita seorang tu tak pandai, peksa fail, SPM fail. Asal ambil peksa ya fail kan. Jangan kita hukum dia, kau ni bangang, dia kata, melantun-lantun bangang tak ada batu keturunan kita yang macam kau ni. Jangan cakap macam tu. Doalah yang terbaik untuk anak kita. Kadang-kadang anak kita yang tak pandai tu, tak pandai, rupanya dia ditakdirkan oleh Allah untuk duduk kat rumah dengan kita. Apa keperluan kita, budak tu yang tolong. Rupa-rupanya bila kita sakit, dia yang bela kita. Jangan susah hati. Anak-anak ni macam-macam kelebihan Allah Ta'ala bagi. Yang seorang ni pandai belajar, yang seorang ni pandai mengira, yang seorang ni pandai menghabiskan duit mak abah, yang seorang ni pandai macam-macam pandai. Yang seorang ni pandai mengaji, yang seorang ni pandai mengambil hati, macam-macam. Tu sebab syukur.
syukur banyak-banyak. Onak dan duri ditupai bersama, nikmat itu disyukuri bersama. Kemudian P, pesan memesan kepada kebaikan dalam keluarga. Berpesan-pesanlah kita pada benda-benda baik, jangan pesan benda-benda tak elok. Suami nak pergi kursus, siapkan barang dia. Abang nak pergi kursus berapa hari bang? 3 minggu je. 3 minggu abang elok-elok ya. Yang ni kain abang semua dah siap dah apa semua. Abang kat sana jangan tinggal solat ya. Abang jaga elok-elok. Lepas tu kalau abang nampak masjid ke surau tu, abang bagilah sumbangan sikit. Niatkanlah untuk keluarga kita. Yalah insya-Allah. Tentu Ini abang pergi kan sanun lama-lama ni kan, jangan tengok janda. Tak habis janda. Kau ni mulut kau kan sikit janda. La ilaha illallah. Dia tadi tak teringat, dia sabut langsung teringat. Langsung terbayang janda-janda yang ada di kampung berkenaan. Lepas itu sebab dia sabut tadi, makbul doa, bersusun janda kat bus stop. Bila keluar semua menahannya. Abang, kan? Itu cakap tadi tu. Ya. Kemudian Q, quality bukan quantity. Makna kualiti kebersamaan kita dalam keluarga, bukan kuantiti. Kadang-kadang masa banyak di rumah kadang-kadang, tapi tak buat apa. Mengaji bersama tak ada, sembahyang bersama tak ada. Tu yang kualiti tu. Tapi dia duduk, aku ni duduk kat rumah sebab nak spend masa. Spend masa apa? Main telefon, tengok TV. Apa mana spend masa? Spend masa tu buatlah benda berfaedah bersama-sama, beribadah bersama-sama, kan? Kemudian R, respon pada setiap ahli keluarga. Maknanya layan semua. Kadang-kadang mak dengan ayah ni sibuk dengan hal orang dewasa, terlupa dia layan anak-anak. Kan anak-anak, bah, tadi kan kat sekolah kan, kau boleh diam tak? Aku ni banyak masalah ni, kau pergi sana. Jangan layan budak macam tu. Cakap elok-elok. Apa halnya? Cakap cepat. Tadi kan kat sekolah ni. Oh ya ke? Yelah. Pergi main kat luar. Betul sekejap pun budak tu cakap. Bukan lama pun, tak ada sampai 2 jam. Yang cakap sampai 2 jam ni budak yang melahirkan budak tu. Itu yang cakap sampai 2 jam. Budak tu tidak ada. Budak yang melahirkan budak ni tadi dia cakap lama. Budak ni kadang cakap sekejap, dia nak lepaskan apa yang ada dalam kepala dia. Bagi dia cakap. Respon, layan semua. Kemudian S, sayang menyayang dilafazkan. Sayang, I love you. Langsung pitam, seminggu tak bangun. Ya dah lama tak buat. Dengan anak cakap, Long, abah sayang Long. Daripada kecil cakap sampai besar. Cium anak dahi anak ni daripada kecil sampai besar. Bila dah dengar ceramah ni kan, anak dah tekatan 5 baru nak buat, payah. Alung, mesti mak nak cium mak. Lari budak tu. Kan, tak biasa buat. Kan, dilafazkan. Sayang sangat kat sayang ni. Bang, saya ni kan sayang sangat kat abang. Abang kena tahu tau. Saya cakap, kau boleh lah, kau boleh. Kan? Panggilan dengan pun dah kena mesra. Tengok Nabi panggil isteri macam mana. Tak ada panggil maknya dah. Orang kita ni bila dah tua sikit mula maknya. Oh maknya. Ada apa bapaknya? La ilaha illallah, nya. Panggillah panggilan mesra. Sayang. Bam, jatuh kat dapur tu. Tak peranjat, tak pernah panggil. Sayang, oh sayang. Ya bang, ya Allah, anak baru balik tak perajat. Ya Allah, apa dah jadi dengan mak ayah pun. Nabi panggil isteri dia, ya Mumairah, wahai pipi kemerah-merahan. Macam tu lah. Isterinya pula panggil suami dia, ya Rasulullah. Panggil pangkat suami dia. Cuba panggil pangkat, wahai isteriku. Pangkat isteri, pangkat suami tu bukan pangkat kerja. Buatnya suami ni kerja kilang, wahai operator pengeluaran, kurang hajar betul kan. Wahai imam 3, ada pula imam 3 kan. Tak adalah macam tu kan. Pasam betul. Panggil panggilan mesra. Kemudian
tunjukkan kasih sayang dengan sentuhan, dengan belayan, dengan layanan. Tunjukkan, jangan sorok-sorok. Kadang-kadang ada orang tak faham bila sorok-sorok ni. Nak orang lelaki. Orang lelaki ni kena cakap direct, faham. Kalau tak cakap direct, kadang dia lambek tu. Saya kalau saya cakap tak tu maknanya ya. Kalau cakap ya maknanya tak. Lagilah tak faham. Kan? Kadang tu lah. Dia kadang dia bagi hint, bang, orang sebelah kan bang, orang sebelah dia dah beli dapur baru, cantik dapur tu. Maknanya apa? Maknanya dia nak dapur tu. Tapi ada setengah suami tak faham. Kau nak cakap direct. Abang, saya nak dapur baru macam orang sebelah tu. Cakap direct. Ni main sini-sini, main CP-CP. Bang, orang sebelah kan dah beli dapur baru. Cantik dapur tu bang. Dapur tu kan satu kali tekan, tiga-tiga menyala. Bila menyala pula tekan, yang ni boleh sejuk, yang ni boleh panas. Letak tangan tak hangus. Yang lelaki tu maka tak faham dah. Kan? Kena cakap direct. Aduh, hai. Orang perempuan ni dia banyak, dia punya bahasa-bahasa tu kan. Kemudian usikkan, usikkan dan gurauan, penyeri keluarga, bergurau ya. Bergurau senda. Isteri di dapur kan, usik dia sikit. Tapi jangan bini melatah tau. Dia tengah pegang pisau, zapak tikam langsung mati. Jangan macam tu lah kan. Bergurau dia. Sampai balik rumah, sayang apa khabar di sana? Macam tu lah kan. Yang bini alah bang ni gurau pula. Adalah main benda-bendanya. Balik rumah bergurau-gurau kan. Main teka-teki. Abah nak tanya, dalam banyak-banyak air apa paling berani? Air terjun. Pandai anak abah. Kenapa nama motosikal tu Yamaha? Sebab dia mahal. Salah. Sebab dia pada Jepun. Kalau pada Malaysia, tatah nama dia Mahmud ke apa tak tahu. Dalam banyak-banyak lampu, lampu apa kalau pecahkan keluar orangnya? Dia pun jawab lampu jin. Salah. Lampu Aladin pun salah. Habis jawapannya lampu mahjiran sebelah. Tak cari cukup kau pecahkan, mesti dia keluar punya kan. Kau pahal kan, nampak kan? Wah lah, betul lah kan. Dalam banyak-banyak benda apa yang masuk tiga segi, keluar gulung-gulung. Suara dalam. Itu jawapan kan, apa susah sangat. Dalam banyak-banyak tikus apa dua kaki? Mickey Mouse. Peranyan. Oh lah, betul lah. Dalam banyak-banyak itik apa dua kaki? Dengan mak-mak dia pun jawab Donald Duck. Salah. Itik memang dua kaki. Dia tak nampak. Kan? Kalau galak tu mana masing-masing pun tak tahu tu jawapan tu. Macam mana cara orang bisu minta rokok? Macam mana? Dia pun buat gaya macam ni. Pandai anak ayah. Macam mana cara orang buta minta gaji? Dia pun mulalah buat gaya macam ni. Salah. Cakap ajalah. Dia bukannya bisu. Dia buta. Kan? Soalan terakhir. Apa dia? Bergurau. Apa dia? Ada seekor buaya bunting besar makan orang. Orang tu dah ready dengan senapang. Keluar buaya bunting dulu, tembak tepat kaput dia. Mana mati dulu? Maknya mati dulu kan anaknya mati dulu? Mak kot. Kenapa lah? Badan dia salah. Anak kot. Kenapa? Sebab dalam perut pun salah. Habis? Sebab buaya tak pernah bunting, buaya bertelur. Nah lah merangkak kawan tu masa bila lah dia nak bunting. Nah kan, nampak tak? Bukan susah sangat nak bergurau. Kan? Ni boring ke rumah. Arwah abah saya dulu. Saya pernah telefon arwah abah ni. Assalamualaikum bah. Salam. Masa kat universiti tu. Bah, duit dah kering lah bah. Habis duit basah macam mana pula? Tu arwah abah tu. Bergurau je kerja tu. Mak saya kadang cakap, bang, abang tu kan gaut. Abang tak boleh makan pulut. Ni lemang-lemang ni mana boleh makan. Kau ni pun satu. Yang tak boleh makan pulut, lemang tak apa. Tu abah tu cakap tu.
Ada jawabnya. Abang kan gaut, kacang-kacang ni semua tak boleh makan. Ni kacang panjang ni mana boleh makan? La ilaha illallah. Cuba kau tengok. Kacang panjang ni sebelum masak panjang dah masak pendek. Dia tak yo pula kan? Galak ya ahli keluarga ni. Anak-anak memang gelak. Nasib baiklah saya ni serius kan. Macam tu lah kira. Okay, to you. Viva lambayan setiap kali ahli tiba dan pergi. Mak kita dulu kadang-kadang kalau dia tengok kita pergi sekolah. Elok-elok. Dalam elok-elok tu tangan ni macam ni. Lambai. Kalau boleh lambai nak pergi, lambai balik. Suami nak keluar kerja, bye-bye bang. I love you. Pusing suami tu tak jadi pergi kerja. Kan? Ini. Abang je no. Iya, bam langgar tiang tu kan. Tak adalah maknanya kemesraan tu, maknanya suami tu terasa dia pergi tu diiring. Jadilah, mak kata ada pepatah, jadilah manusia yang baik. Datangnya disambut, baliknya diiring. Adanya disebut-sebut, tak adanya dipuji-puji. Wah, faham tak? Yalah, orang baik bila dia datang mesti orang sambut. Bila dia balik ada orang ikut dia sampai dia naik kereta. Terima kasih banyak, datang lagi ya. Orang baik tu. Orang baik dalam majlis tu dia datang, orang sebut dia. Tu tuan tu pun ada. Jadi banyak tolong saya ni, bagus dia ni. Orang sebut dia. Bila dia tak ada pun orang puji. Dia tak dapat datang hari ni, tapi dia memang banyaklah menyumbang pada kita. Kita memang kena terima kasih banyak kat dia. Walaupun dia tak dapat datang hari ni, dia memang nak datang tapi ada banyak hal. Makna baik orang tu. Jangan jadi apa? Orang dah lah datang tak bersambut, balik pun orang tak tahu. Makna ada masalah kita tu. Kan? Tu. Kemudian W, waktu bersama diperuntukkan. Sibuk macam mana pun carilah masa bersama keluarga. Carilah masa untuk dengar masalah isteri. Cari masa untuk dengar masalah anak-anak. Why pula dah. X dulu. X factor. Apa X factor tu? Faktor-faktor yang unik. Dalam keluarga tu, suami tu ada satu karakter yang unik, kita kena tahu. Suami ni ada satu benda. Dia ni kalau ni pantang betul dia. Contohnya. Kalau bagi air kan, bagi cawan ni jangan tak ada bawah ni. Marah betul dia. Dia memang tradisional betul. Kan orang tua dulu kalau bagi hidang tak ada tapak ni, dia lempar kat orang tua tu. Kan? Yang anak yang ni pula pantang dia apa? X factor. Apa keunikan setiap seorang. Kemudian Y, yakin dengan keberkatan dan kerahmatan dari Allah. Dan Z, zero gaduh. Zero gaduh sebagai target sasaran setiap hari. Jangan gaduh-gaduh. Kalau boleh tukar gaduh itu kepada perbincangan. Jadi nak capai ni kena ada tu. Nak capai mawaddah warahmah dan sakinah tadi, inilah antara formula-formula A to Z. Sebab apa? Allah Ta'ala tu memang dah jadikan kita suami isteri ni, Allah Ta'ala dah pilih kita tu sebab dah tahu dah ikut jenis kita, dipasang-pasangkan kita itu supaya kita mendapat ketenangan. Ya? Jadi sama-samalah kita menjaga keluarga kita. Ingat, basic paling mustahak nombor 1 tadi, Allah Ta'ala segala-galanya. Ingat, apa paling senang, mudah cara hidup kita, semua sandarkan kepada Allah Ta'ala. Buat sesuatu kerana Allah, ini kerana Allah, buat ini kerana Allah, kerana Allah, selamat gitu. Mudah-mudahan apabila keluarga kita disandarkan kepada ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita mampu membina keluarga bahagia di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Selesai dah tu A to Z. Rasanya cukup dah setakat itu. Ada yang tidur? Alhamdulillah. Orang lelaki dia jarang tidur time ni, dia tidur time sembahyang Jumaat. Terutamanya waktu tabung tu lalu. Jangan lalu tabung tu mulalah dia lolap kan. Kecuali masjidnya lah, topik lain saya cakap ni. Ya. Terima kasih banyak kerana sudi mendengar pada malam ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit
sama-samalah kita sebar panjangkan dan kita manfaatkan bersama-sama. Sesungguhnya mana yang baik itu datang kepada Allah SWT, mana yang kurang itu berpunca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Kita jumpa lagi di lain masa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.